Terima kasih kerana memilih channel Cikgu Liza. Pada kelas yang lepas, kita telah belajar Sains Tingkatan 2, Bab 3, Subtopik 3.1, Kelas Makanan. Pada kali ini, kita akan teruskan Subtopik 3.2, Kepentingan Gizi Seimbang. Sebelum itu, jom kita lihat apakah dalam bungkusan ini. Assalamualaikum. Hai, selamat datang ke channel Cikgu Liza. Selepas mempelajari subtopik 3.2 Kepentingan Gizi Seimbang, anda diharapkan dapat: pertama, menghuraikan dan berkomunikasi tentang gizi seimbang. Kedua, mengangkar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan dan merancang satu gizi seimbang. Seterusnya, membuat kajian dan mewajarkan kepentingan gizi seimbang, senaman dan gaya hidup yang sihat dalam mengekalkan kesihatan badan. Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh tubuh badan dalam kuantiti yang betul. Nasi kerabu yang terkenal di negeri Pantai Timur adalah contoh gizi seimbang yang mengandungi ketujuh kelas makanan. Karbohidrat diperoleh dari nasi yang berwarna biru, lemak dari kerabu dan keropok, protein pula dari ayam dan keropok, vitamin, mineral dan pelawas dari ulam-ulaman, air dari air masak yang diminum semasa makan nasi kerabu. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi keperluan kalori, iaitu saiz badan, umur, pekerjaan, jantina, keadaan kesihatan dan iklim. Saiz badan lebih besar perlu lebih banyak kuantiti makanan kerana perlu lebih tenaga berbanding individu yang mempunyai saiz badan lebih kecil. Kanak-kanak dan remaja perlu lebih banyak karbohidrat dan protein untuk pertumbuhan kerana mereka lebih aktif berbanding orang dewasa. Petani, buruh dan nelayan perlu lebih banyak tenaga berbanding orang yang bekerja di pejabat kerana mereka melakukan kerja berat. Lelaki perlu kuantiti makanan yang lebih banyak berbanding perempuan kerana secara umumnya lelaki lebih berotot dan melakukan aktiviti yang lebih berat. Orang sakit perlu sajian yang lebih sesuai berbanding orang yang sihat kerana badannya lemah. Orang yang tinggal di negara beriklim sejuk perlu lebih banyak kuantiti makanan berbanding orang di negara beriklim panas untuk mengekalkan suhu badan kerana lebih cepat kehilangan haba ke persekitaran. Makanan mengandungi beberapa kelas asas, iaitu karbohidrat, protein dan lemak. Ketiga-tiga kelas asas ini menghasilkan kuantiti tenaga yang berbeza apabila dibakar. Jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan dibakar dengan lengkap di dalam badan disebut sebagai nilai tenaga atau nilai kalori. Jumlah tenaga ini diukur dalam unit kalori atau joule. Nutrition fact atau maklumat pemakanan pada pembungkus makanan mempamerkan nilai kalori serta nutrien yang terdapat dalam makanan itu seperti karbohidrat, protein, lemak dan lain-lain nutrien. Perancangan gizi seimbang penting supaya kita kekal cergas dan sihat.
Jom lihat aneka sandwich dari pelajar cikgu. Menurut hasil kajian tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan 2016, paras kolesterol tinggi 47%, berat berlebihan 40%, tekanan darah tinggi 30%, penyakit kencing manis 17,5%, dan obesiti 17%. Masalah ini menunjukkan diet dan gaya hidup rakyat Malaysia yang tidak sihat. Kita haruslah mengamalkan gaya hidup yang sihat, seperti pemakanan yang rendah kandungan gula, garam, minyak dan lemak. Selain itu, kita harus melakukan senaman dan tidak merokok untuk mengelakkan kesihatan demi mengurangkan risiko diserang penyakit berbahaya. Kewujudan makanan berkalori tinggi menyebabkan semakin banyak individu yang tergolong dalam kategori obes. Masalah obesiti bukan sahaja memberi kesan negatif dari segi penampilan, malah menjejaskan kesihatan tanpa mengira usia dan latar belakang. Indeks jisim badan BMI ialah formula untuk mengira jisim badan berbanding ketinggian. Kita boleh menilai indeks jisim badan kita selepas mengira BMI. Jom ke segmen uji minda. Soalan 2. Sarah seorang atlet jarak jauh. Sarah mengambil sarapan berikut sebelum ke sesi latihan. Berapa nilai kalori makanan yang telah diambil oleh Sarah? Adakah Sarah telah mengambil gizi seimbang? Jawapannya, nilai kalori makanan diambil oleh Sarah ialah 400 tambah 160 tambah 130 tambah 60 bersamaan 750 kilokalori. Ya, kerana sarapan yang diambil oleh Sarah mempunyai semua kelas makanan dan sesuai dengan aktiviti yang dilakukannya. Soalan 3. Lutfi berusia 15 tahun dan mengalami obesiti. Lutfi juga telah disahkan mengidap diabetes oleh doktor. Soalan A. Cadangkan amalan yang perlu dilakukan oleh Lutfi bagi mengawal kesihatannya. Jawapan: amalkan pemakanan buah-buahan dan sayur-sayuran, bersenam dan banyakkan minum air kosong. Soalan B. Cadangkan menu sarapan seimbang dan sesuai untuk Lutfi. Jawapan: roti atau telur separuh masak, atau minuman coklat
atau mana-mana jawapan yang sesuai. Soalan C. Pada pendapat anda, apakah punca masalah kesihatan Lutfi? Wajarkan. Jawapan. Lutfi mungkin kerap mengambil makanan ringan dan minuman bergas. Makanan ringan mengandungi lemak yang tinggi dan minuman bergas mengandungi gula yang tinggi. Lemak berlebihan menyebabkan obesiti dan gula berlebihan menyebabkan diabetes. Soalan 1. Nikki tinggal di kawasan Arktik yang mempunyai suhu serendah negatif 40 darjah Celsius. Soalan A. Apakah kelas makanan yang perlu diambil secara berterusan oleh Nikki untuk menyesuaikan dirinya dengan suhu sejuk? Jawapan A. Mengambil diet yang tinggi dengan kandungan lemak ikan. Soalan B. Berikan alasan bagi jawapan anda di 2A. Jawapan B. Untuk memanaskan badan. Lemak berlebihan akan disimpan di bawah kulit sebagai penebat haba. Sampai di sini video cikgu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe supaya awak tidak ketinggalan video-video cikgu yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.